dengan adanya wilayah yang tidak boleh dijangkaui oleh akal, itu menunjukkan bahawa pengiktirafan akal sebagai sesuatu yang paling ulung dalam komponen manusia juga tidak mampu untuk mencerap hal-hal metafizik. So, sebab itu pada Nietzsche, walaupun dalam nota-nota ini kelihatannya hanya sekadar memberi deskripsi, hanya sekadar memerihalkan. Belum menyebut tentang Rousseau, menyebut Kant, menyebut Wagner, menyebut Voltaire, tapi tidak begitu ada penegasan. Misalnya, tidaklah beliau mengkritik Voltaire dan memberi pandangannya. Barangkali itu dalam buku karya yang lain, Ecce Homo atau Beyond Good and Evil. Tetapi dalam karya ini memerihalkan, tetapi memberi sedikit clue bahawa pandangan ini sebenarnya tak betul. Okey, kemudian ini yang menarik juga ya. Okey. Katanya, okey, masalah dengan manusia moden adalah sudah tidak lagi ada apa yang disebut sebagai unfailing instinct, iaitu naluri yang diwarisi secara zaman berzaman yang telah menjadi DNA kepada bangsa, sesuatu bangsa. Atau dalam bahasa Arabnya mungkin kita boleh kata maharah atau kemahiran. Apa yang dimaksudkan misalnya, Dr. Lino di sini, mungkin kita sebut kalau bangsa Melayu mahir dalam bidang perkapalan yang dahulu, tetapi disebabkan kemodenan, maka ilmu perkapalan itu tidak lagi diturunkan, justru hilang apa yang disebut sebagai unfailing instinct. Hari ini orang tak tahu macam mana nak buat kapal. Kalau dulu dia tahu dia boleh cukup menggunakan naluri, dia boleh tahu bila dia nak bila sekeping papan itu cukup dilenturkan tanpa perlu menggunakan apa-apa ukuran moden, tapi cukup kita tahu lenturannya itu sesuai untuk dibina sebuah perahu ataupun sebuah kapal. Tapi tidak ada lagi hari ini kerana apa? Kerana kemodenan telah mengakibatkan sesuatu yang berlawanan dengan otomatisme dan juga kesempurnaan. Hanya dengan ilmu warisan ini kita dapat mencipta sesuatu yang sempurna kerana ia sudah ada dalam kemahiran, ada dalam DNA kita. Tapi jika kita kerap mendekonstruksi dan tidak memandang tinggi kepada otomatisme ni maksudnya kita melakukan sesuatu itu berulang kali sampai dah jadi macam robot. Jadi, natijahnya kita menghasilkan sesuatu yang sempurna. Tetapi dengan kemodenan, perkara itu tidak lagi ada, justru jauh daripada kesempurnaan, maka yang terhasil adalah eksperimen buruk yang menghasilkan kesan-kesan negatif dan tidak lagi memelihara nyawa manusia daripada segala mara bahaya yang boleh menyelamatkannya, yang boleh dijauhkan oleh unfailing instinct itu tadi. Kita tidak lagi conserve, kita hanya menjadi pengguna. We are merely spending the capital of our forefathers. Kita hanya menjadi pengguna, kita
walaupun dalam konteks mengejar ilmu. Apa lagi ciri nihilisme ini? Kita nyatakan di sini dalam poin yang ke-69. Antaranya adalah kalau dalam kajian sains tabi'i, ada yang disebut sebagai purposelessness, tidak lagi ada tujuan. Kenapa kamu buat eksperimen ni? Kerana kita cuba push the boundaries. Tidak lagi ada tujuan untuk mencapai sesuatu. Maka beruji kajilah. Saintis diberi geran untuk melakukan kajian macam-macam genom dan sebagainya. Ubah DNA itu ini. Tetapi tidak ada tujuan yang spesifik. Dan hanya berteraskan causality, mekanisme. Jadi tidak ada lagi unsur enchantment atau ketakjuban kepada sains tabi'i. Seperti yang misalnya kita saksikan ada pada bangsa Yunani. Walaupun ia disulami dengan mitos. Tetapi ketakjuban itu ada. Melihat pada pelangi, maka ada rasa takjub. Okey, walaupun dijelaskan dengan cara yang salah. Tetapi jalan tengah antara ketakjuban dan juga sekularisme itu yang saya ingat kita perlu tentukan supaya kita tidak mahu begitu terbebas, mekanikal dan tidak ada sebarang penghormatan terhadap hak-hak alam. Di satu sisi yang lain begitu terpasung dalam ketahayulan dan perkara yang tidak logik secara umum. Dan begitu juga dalam sejarah, dalam aspek sejarah, maka kita ada apa yang disebut sebagai fatalisme. Bahawa sejarah telah ditentukan. Kita mengenang misalnya Hegel dalam Introduction to the Philosophy of History menyebut tentang dunia akan berakhir pada suatu tahun yang apabila spirit itu sekian-sekian. Kita juga melihat dalam Aldous Huxley dalam karyanya Brave New World yang menjelaskan tentang suatu zaman, saya ingat 2050 lebih, di mana totalitarianism, eksploitasi alam, manipulasi manusia itu begitu rampant. Begitu juga dengan George Orwell 1984, petanda akhir kepada peradaban manusia adalah suatu dunia ala Nazi ataupun Soviet Union, suatu kritikan, suatu sindiran. Dan yang terbaru, walaupun telah dikritik oleh dirinya sendiri, iaitu oleh Francis Fukuyama, yang mengatakan pengakhiran sejarah adalah pada demokrasi liberal, tata cara liberal mengikut acuan barat. Dan ternyata beliau menarik semula, dan dengan keluarnya buku Identity itu menunjukkan bahawa demokrasi yang ada pada hari ini juga tidak berada dalam keadaan selesa. Bila-bila sahaja boleh diancam dengan isu perkauman, kebangkitan golongan kanan yang begitu berteraskan identiti, sama ada bangsa ataupun agama. Itu boleh mengancam demokrasi, dan justru itu tak benar jika kita katakan pengakhiran kepada sejarah ataupun model terakhir kepada sebuah kerajaan adalah sebuah kerajaan demokrasi. Begitu juga dengan banyaklah disebut dalam politik, dalam seni, ini semua ada petanda-petanda nihil yang dapat disaksikan pada waktu itu. Sebab itu Nietzsche dia mengkritik
faham yang mengatakan bahawa ada apa yang disebut sebagai spirit oleh Hegel ataupun yang diungkapkan sebagai pengaruh luar. Mengapa katakan ya bangsa Moro di Filipina itu boleh melawan Sepanyol? Mengapa bangsa-bangsa lain di Filipina berjaya ditundukkan oleh Ferdinand Magellan dan dikristiankan? Tetapi yang berada di selatan, di Mindanao, di Sulu, mereka melawan, bahkan telah menewaskan Magellan dan meninggal di situ, ditusuk oleh buluh dan berakhir hayatnya di situ, jadi tak sempat sampai ke Kepulauan Maluku. Ini yang disebut sebagai pengaruh luaran. Nietzsche menolak ini. Dia kata teori pengaruh luaran ini tak berasas kerana elemen yang dalaman itu sebenarnya lebih memberi kesan kepada apa jua corak perubahan yang berlaku. Bahasa mudahnya adalah seseorang itu, kita kata dia boleh berjaya dalam katakan ujian, peperiksaan, adalah disebabkan dirinya bukan oleh pengaruh luaran. Bukan oleh kedudukan kewangan, bukan oleh privilege masuk sekolah tertentu, bukan oleh kerana dilahirkan dalam keluarga yang sarjana dan yang lain-lain. Itu semua adalah pengaruh luaran dan Nietzsche mengatakan sebenarnya yang dalaman, kerana pengaruh luaran itu tak boleh dikawal sedangkan yang dalaman itu boleh dikawal. Saya ingat ini juga turut dikaitkan dengan dia tak sebut nama tapi dia ada kritik tentang faham takdir yang begitu jabari yang mengandaikan manusia tidak mampu untuk mengubah persekitarannya disebabkan kuasa mengubah adalah tertakluk pada wilayah dirinya sendiri sahaja. Kecuali kalau dia ada kuasa yang besar, dana yang banyak, jadi itu tetap dalam wilayah dirinya. Jadi itu bukan luaran. Dalam arti kata di sini itu merupakan bibit-bibit awal kepada the will to power yang mengatakan tentang ataupun yang menjurus kepada konsep Ubermensch atau Superman, manusia hebat, Superman yang saya ingat kalau siapa baca novel Fyodor Dostoevsky ada terjemahkan idea ini ke dalam bentuk pengkisahan tentang Raskolnikov yang cuba untuk mencabar norma pada zamannya itu dan juga mencabar undang-undang konvensional kerana undang-undang ini pada pandangan Ubermensch hanya terpakai pada manusia biasa sedangkan seorang manusia super itu bergerak melangkaui undang-undang, tidak terpakai kepadanya sebarang aturan yang dibuat oleh manusia biasa. Tentang ini juga satu poin yang menarik dalam poin yang ke-75. Beliau menyebut tentang apa yang disebut sebagai perantara atau wasilah. Katanya, akhir-akhir ini sesebuah negara itu ada organ yang begitu besar ataupun perut yang begitu besar kerana banyaknya wakil-wakil di setiap peringkat yang sebenarnya tidak, kalau tak ada pun tak apa. Contoh dia sebut di sini, walaupun pada saya contoh ini sangat terhad lah. Kita, kalau di Malaysia kita boleh bagi banyak lagi contoh. Okey. Contohnya disebut di sini,
Untuk seorang sarjana itu, maka ada jurnalis. Tugas jurnalis adalah meringkaskan apa sahaja pandangan sarjana itu dan menyampaikannya pada awam. Yang mana seorang sarjana itu juga melakukannya. Begitu juga dengan rakyat biasa yang menderita, maka kita ada kelompok yang mewakili mereka berdiri di parlimen dan dengan megahnya mengatakan bahawa kami mewakili kesengsaraan. We represent grievances. Kehidupan moden kita begitu mahal susulan perantara ataupun orang tengah, middleman, yang merenggut sistem itu, di mana ataupun sebaliknya dalam bandar-bandar yang purba seperti di Spanyol atau di Itali, ada suatu seruan kepada ancient spirit yang mana seseorang itu akan datang ke depan sendiri tanpa perlu ada perwakilan, ataupun jika ada perwakilan dalam gaya yang moden, maka dia akan menendangnya keluar. Justru ini kritikan Nietzsche terhadap kemodenan yang birokratik dan sangat syarat dengan orang tengah yang kadang-kadang tak diperlukan. Bukan sekadar menambah beban kepada birokrasi, tetapi turut menambah, apa kita kata tu, beban kewangan lah, sebabkan kita kena bayar gaji mereka. Jadi ini merupakan fenomena moden yang pada Nietzsche perwakilan itu sebenarnya tak diperlukan. Misalnya hari ini juga jika anda ingin fikirkan dengan lebih jauh, sempadan telah dibuka, sempadan antara negeri. Kita boleh menziarah ibu ayah, sanak saudara. Tapi jika kita fikirkan sempadan antara negara ini adalah sesuatu produk moden yang tidak berasas sebenarnya. Sebab dunia ini katanya dicipta secara glob, dan yang melukis jarak-jarak, yang melukis sempadan-sempadan negara itu adalah penjajah. Dan dengan sempadan ini kita diwajibkan ada pasport. Tanpa pasport kita tak boleh merentas keluar negara. Dan untuk mengendali pasport ini pula kita ada satu sistem birokrasi yang begitu ramai. Ada polisnya, ada pegawai imigresen dan macam-macam pegawai. Justru ini barangkali poin yang turut dikritik, kerana perantara-perantara ini sebenarnya tak diperlukan. Mereka ini ada terima kasih kepada invention ataupun kalau dalam bahasa Arabnya bid'ah kemodenan yang telah menghasilkan perkara sedemikian. Tidak bermaksud kita menafikan kelebihannya, tetapi barangkali jika kita mansuhkan sama sekali, lebih membawa manfaat. Begitu juga dengan so disebut dalam semua bidang lah, dalam kesarjanaan, dalam sains, teologi, dan sebagainya. Juga satu poin yang menarik tentang show words ataupun bahasa kita, perkataan-perkataan retorik. Saya akan cuba tamatkan pada jam 9.15. Kemudian kita buka pada perbincangan. Pada Nietzsche, peradaban moden tidak ada ketegasan
justru itu memerlukan, saya ingat kita perlu terjemahan spesifik sebab ini satu konsep perkataan acah-acah lah, lebih kurang begitu. Okay. Kita menggunakan perkataan yang acah-acah ini untuk menyelindungi kelemahan kita. Misalnya, perkataan seperti objectivity. Objectivity ini sebenarnya menggambarkan lemahnya individu. Justru itu kita bergantung kepada satu objectivity. Begitu juga dengan perkataan passion ataupun semangat yang membara, itu sebenarnya menandakan kehuru-haraan dan tidak mampu mengawal marah atau intemperance. Begitu juga dengan perkataan depth, kedalaman, itu sebenarnya untuk menyelindungi kekeliruan dan simbol-simbol yang mengelirukan. Inilah di perkataan-perkataan besar yang digunakan atau disalahgunakan dan ini merupakan kritikan Nietzsche terhadap ideal. Inilah pesimisme yang beliau katakan kerana perkataan-perkataan besar ini tidak ada nilainya kecuali jika disusuli dengan perjuangan. Okey. Apa maksudnya di sini? Maksudnya misalnya kita gunakan perkataan seperti Christianity, revolusi, penghapusan perhambaan, hak sama rata, kedermawanan, cintakan keamanan, keadilan, kebenaran. Semua perkataan besar ini hanya akan bermakna dalam perjuangan. Jika tidak ada tindakan, ia hanya sekadar bersifat slogan. Bahkan lebih teruk daripada itu, menjadi sesuatu yang bercanggah pula dengan maksud sebenar. Keras kritikan Nietzsche ini sebenarnya. Mengenangkan saya kepada sepotong ayat Quran, innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun. Ada sekelompok manusia kata, kami ini sebenarnya pembawa keamanan, tapi sebenarnya mereka lah yang membawa kerosakan. Maksudnya di sini bukan sekadar menipu, tidak membawa keamanan, tapi mencetuskan sesuatu yang bercanggah dengan makna sebenar pula. Okey, juga ada banyaklah ya yang disentuh. Saya tak boleh kata semuanya koheren. Kadang-kadang temanya begitu jauh. Misalnya tadi bercerita tentang show words, tiba-tiba masuk kepada metamorfosis sesebuah bangsa daripada keadilan kepada kebebasan kepada kesamarataan, dan tentang nasionalisme Jerman. Begitu juga dengan kemajuan. Okey, jadi sebelum ni saya sentuh satu lagi poin tentang pandangan beliau terhadap tiga zaman. Ini lebih bersifat deskriptif lah. Ini merupakan pandangan Nietzsche terhadap tiga zaman yang mendahuluinya pada abad ke-17, abad ke-18 dan abad ke-19. Abad ke-17, zaman René Descartes, itu merupakan zaman aristokrasi pada Nietzsche yang dicirikan dengan
dominasi akliyah atau reason. Abad yang ke-18 adalah abad feminisme. Ini dicirikan dengan dominasi perasaan. Tokoh yang disebut di sini adalah Jean-Jacques Rousseau. Abad ke-19 adalah abad animalisme. Ini dicirikan dengan dominasi kehendak, passion, dan tokoh yang disebut adalah Schopenhauer. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya pada abad yang ke-17, aristokratik bermaksud semuanya memerlu kepada sistem, aturan dan membantah kepada segala bentuk yang menyerupai haiwan ataupun nafsu binatang. Sebab itu ada austerity. Yalah, kita tengok kalau siapa baca Meditations dekat begitu betapa beliau tidak suka kepada deria panca indera, matanya menipu. Beliau kata kalau beliau sesama maka rasa makanan rasa lain, sedangkan makanan itu dimasak oleh orang yang sama dan bertahun-tahun rasanya sama. Tetapi disebabkan sedikit perubahan pada hidung maka rasa turut berbeza. Jadi ini pada Descartes bererti panca indera kita berbohong pada akal kita. Abad yang ke-18 didominasi oleh kehendak dan perasaan, emotionally intoxicated, gembira, cheerful, clear, humane, and sociable, false to itself, and at bottom very rascally. Okay, abad ke-19 itu lebih binatang, lebih penuh dengan kebencian manusia biasa dan lebih jujur, lebih menerima realiti, tetapi lemah pada kehendak. Okey, dan tidak ada sebarang penghormatan terhadap reason ataupun heart, akal ataupun hati. Okey. Dan menyebut tentang fatalisme tadi, Nietzsche mengkritik faham ataupun pendidikan yang mengajar determinisme dan mengajar tentang konsep persekitaran dan adaptation. Dalam psikologi sampai ke hari ini kita belajar benda tu. And reduction of will to a process of reflex movement. Maksudnya daripada membicarakan tentang kehendak manusia yang bebas untuk memilih apa sahaja, kita telah menggantikannya dengan naratif reflex. Maksudnya segala tindakan kita reactionary. Sebahagiannya benar, tapi jangan kita nafikan bahawa kita juga ada kehendak sendiri. Okey. Saya ingat itu sahaja setakat ini. Kita buka pada perbincangan jika ada sebarang komen atau soalan. Silakan. Okey, nihil. Kosong ke? Saya bagi satu soalan. Nietzsche di bahagian sini dia banyak sebut tentang progress. Progress dalam apa? Dalam quotation mark tu lah. Apa pendapat saudara Hizman? Progress Nietzsche. Progress dalam apa tadi? Dalam quotation mark dia. Quotation mark.
Sekejap ya. Seolah-olah dia kata progres ni bukan sesuatu yang bagus. Okey. Okey, jadi progres ataupun kemajuan, ada satu point lah yang mana beliau bahaskan secara khusus tentang kemajuan. Kita cuba tengok. Dia kata, memang masa berjalan dengan pantas, tetapi itu tidak bermakna ada apa yang disebut sebagai kemajuan. Kita mungkin melihat perubahan, tetapi itu hanyalah gambaran yang memperdaya. Abad ke-19 tidak menunjukkan sebarang kemajuan daripada abad ke-16. Semangat Jerman pada tahun 1888, ini abad ke-19, itu tidak jauh bezanya dengan abad sebelum itu dan menandakan suatu kemunduran. Jadi dia kata di sini, ini pun menarik pemikirannya. Dia kata, okey, katakan hari ini kita kata kita tak bersetuju. Kita katakan kemajuan ada. Maka ditanya apa buktinya? Dia kata, lihatlah kita sekarang sedang bermesyuarat secara maya dan menggunakan macam-macam teknologi, laptop, handphone, wifi dan sebagainya. Jadi tidakkah itu menandakan kemajuan? Dulu sebelum ni tak ada. Nietzsche kata, kalau kita lihat dari sudut aspek itu, ini tidak jauh beza daripada satu makmal besar yang mana dalam makmal besar ni ada sebahagiannya memang berjaya. Ada sebahagian eksperimen berhasil. Tetapi jangan kita pejam mata terhadap kegagalan-kegagalan yang lain. Jadi maksudnya poin di sini, perubahan yang kita saksikan dalam setiap abad itu memang perubahan, tetapi tidak menandakan kemajuan. Kerana barangkali kita maju dari sudut teknologi, Zoom, telefon, tetapi kita gagal dalam banyak lagi perkara yang lain. Kita masih belum menyelesaikan masalah yang paling asasi, masalah kemiskinan, masalah perpecahan, masalah banyaklah, ekonomi, kesihatan juga belum selesai. Kita ingat, kita sangka kita cipta vaksin, kita selesaikan COVID-19. Tapi kita jangan pejam mata, banyak lagi penyakit baru sedang dihasilkan, kesan juga daripada kemajuan makanan kita. Macam-macam lah, MFG, makanan tiruan dan sebagainya. Itu menghasilkan mudarat yang lain. Terhutang budi kepada teknologi. Maksudnya di sini, kita tak boleh cherry picking. Kita mengatakan kita semakin maju kerana sekian-sekian. Tapi jangan pejam mata terhadap kegagalan kita yang jauh lebih menimbun. Begitu juga dengan reformasi Jerman, revolusi, dia tak sebut revolusi apa, tapi kita mengandaikan revolusi Jerman lah, yang telah menghapuskan naluri sebuah masyarakat dalam skala yang besar. Okey. Jadi itu soal kemajuan pada pandangan Nietzsche.
Justru itu perkataan kemajuan itu barangkali suatu show words juga. Suatu perkataan acah, perkataan gah yang sebenarnya tidak membawa sebarang maksud atau memperdayakan kita. Okey, Terima kasih. sama. Okey, ada lagi daripada yang lain? Boleh faham ke perbincangan hari ini? Kita ada lagi 11 pembahagian sebelum kita tamatkan buku ini. Justru jika tak ada apa, saya mengalu-alukan kehadiran semua pada minggu hadapan 20 Oktober untuk bahagian kedua buku The Will to Power oleh Sudari Hayati. Okey, masa yang sama jam 8 malam Rabu 20 Oktober. Jika tak ada apa-apa, sekian, terima kasih dan selamat berehat. Okey, terima kasih. Terima kasih, Man. Ya, sama-sama. Saya mohon tamatkan Zoom ni.